Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sementara menunggu waktu buka puasa, cuaca bagus sikit hari ni, matahari pun keluar. Saya akan buat video ni di luar, tapi bising sikit budak-budak duk main bola ni, because very good weather today. Anyway, saya nak buat ringkas saja. Ramai orang duk tanya saya, Najib ni bebas ke? Tidak, besok ni ada dua cerita. Satu cerita ialah Melaka ni akan berlaku pertukaran kuasa, iaitu Ketua Menteri baru akan ambil alih. Dan yang nombor dua ni, Najib akan kemungkinan besar dibenar balik rumah besok, akan dibebaskan. Dia macam ni, dia cara mahkamah bertindak ni, kita ni orang biasa ni susah nak ramal. Oleh kerana benda ni dia banyak personal juga bagi pihak hakim. Kadang-kadang hakim ni fikir macam ni, hakim ni fikir macam ni. Dia orang pun manusia juga. Dan walaupun dia orang ni berpandu kepada undang-undang, tapi banyak juga prejudice, bias dan sentimen-sentimen yang terlibat di dalam keputusan mereka. Jadi kemungkinan yang boleh berlaku besok ni, Najib boleh diberi pertimbangan untuk judicial review. Anwar Ibrahim dulu pun, masa dia sodomi 1 tahun 2004, dia juga memohon judicial review. Jadi judicial review ni bergantung kepada hakim. Kadang-kadang hakim tengok, dia kata ada asas, there is a basis for judicial review. Kadang-kadang hakim kata tak ada. The court case is very clear cut. Bermaknanya as far as hakim is concerned, there's nothing to discuss anymore. You have been found guilty. Tidak ada apa-apa lagi pertimbangan yang wajar diberi. Tapi juga kadang-kadang ada campur tangan politik. You tengok macam kes Zaid Hamidi ni. Dia memohon untuk pasport dia dikembalikan permanent. Bukan sewaktu nak keluar negara sahaja, tapi permanent. Sampai bila-bila. Jadi bahagian prosecution kata dia diarah untuk tidak challenge, dia diarah untuk jangan lawan. Jadi apabila prosecution tu, bahagian pendakwa kata saya diarah oleh orang atas jangan lawan, that can mean anything. Ada ke Perdana Menteri ke, atau timbalan Perdana Menteri sendiri beritahu saya nak minta pasport saya, awak jangan stop, awak lepaskan saja. Atau benda tu datang dari peguam negara, kita tak tahulah how high yang datang arahan dari atas tersebut. So benda ni campur tangan politik boleh ada efek. Dan kalau tak ada campur tangan politik pun, kalau hakim lah, pandai-pandai hakim sendiri membuat satu keputusan tanpa diarah, kita tak tahu apa dalam otak apa hakim tersebut. So sekarang ni kemungkinan Najib minta judicial review. Hakim boleh kata nothing to review, very clear, 100% clear, that's it, you are guilty. Ataupun kata benda ni ialah 99.9%, ada 0.1%. Jadi sekira ada 1% sahaja was-was, maknanya hakim terpaksa, walaupun kata 99% lah, 99% ni saya boleh confirm Najib memang bersalah, tapi ada 1%. Jadi atas 1% ni kita akan bagi pertimbangan untuk direview semula, dikaji semula. So judicial review ni akan melihat ada ke cacat, tersilap, ataupun mungkin evidence yang terlupa didedah ke, atau sengaja disekat dari dedah ke, or whatever the case may be. Dan ada ke, okey, katalah besok hakim berkata ya, ada asas, walaupun 1%, 2%, 5% atau 0.5%, tak kisahlah, tapi adalah sikit ragu-ragu. Mungkin ada sikit, boleh kita katakan was-was tentang kes Najib ni, hanya 99%. So kita berdasar kepada 1% was-was, kita akan kaji semula. Okey. Now, Najib sedang menjalani hukuman, tapi dia kata okey, Najib ni dia akan lari ke tidak? Najib ni dia ada beli tak rumah kat Manchester? Mungkin dia cabut lari, dia duduk dengan Raja Petra kat Manchester. So kita buat macam kes Anwar dulu, tidak diberi ikat jamin, no bail. Sementara dia menunggu keputusan, dia duduk dulu di dalam
penjara, tapi penjara Sungai Buloh, bukan Kajang, sebab dia dikira belum lagi putus hukuman dia, so is under remand. Najib ni sudah dihukum, maknanya dia tidak lagi duduk Sungai Buloh, dia duduk di Kajang. So kita boleh maknanya bagi dia ikat jamin. Mungkinlah taruhlah berapa juta ikat jamin, dan pasport dia kita pegang. Kalau di Amerika tu, dia buat apa ni, di kaki dia tu dia letak tracker, so that bila kita keluar rumah saja, tik-tok bunyi kat police station. Dia boleh buat macam-macam untuk menentukan yang Najib bukan saja tidak lari dari Malaysia, tapi tidak mungkin keluar dari Kuala Lumpur misalnya. Dia boleh buat. Dan soalan dia, is Najib a flight risk? Adakah Najib kalau kita bagi kad jamin dia akan cabut lari? Dia akan pergi ke negara lain? So kalau dia rasa tidak, sebab Najib ni dia akan lawan macam mana pun, dia nak bersihkan nama dia akan lawan supaya Najib berhasrat nak kembali sebagai Perdana Menteri. Maknanya dia akan clear kes dia ni, dia tidak akan lari ke mana. So selamatlah kita beri dia ikat jamin, kita bagi dia judicial review, kita kaji semula keputusan mahkamah, dan sekiranya kita rasa keputusan mahkamah ni ada cacat, kita boleh overturn verdict tu. Bermaknanya mungkin setahun ke 2 tahun lagi, bila perbicaraan judicial review ni berjalan, Najib didapati tidak bersalah. Jadi bukanlah Perdana Menteri ataupun kerajaan atau orang politik yang membebaskan Najib, tapi sistem perundangan, the judicial system, yang membebaskan Najib mengikut prosedur, mengikut lunas undang-undang yang tidak diragui dan tidak boleh disoal. That can happen. Will it happen? Tunggulah berapa jam lagi. Kemungkinan yes, kemungkinan no. Jadi tak payahlah nak kata inilah itu. Sekarang ni dia orang banyak duk debate kata ada ke campur tangan politik, ada ke salah guna kuasa. No need salah guna kuasa, guna undang-undang. Dan kalau hakim tu orang yang beriman, hakim orang yang rasa saya akan mati satu hari dan saya akan dihadapi depan Allah, saya akan terpaksa jawab di atas semua keputusan dan tindakan saya. Sebelum saya mati ni lebih baik saya buat benda yang akan menjamin saya tidak ke neraka, dia orang akan buat lah. Tapi kalau dia rasa my conscience is clear, saya tahu yang saya buat ni memang betul, dia buatlah ikut tepuk dada, tanya iman. Assalamualaikum, salam sejahtera.